Sambung surah Al-Fatah ni, iaitu ayat ke-15. Ayat 15 ini ialah tentang perang Khaybar. Khaybar ni ibaratnya macam pusat semua Yahudi di Timur Tengah tu waktu tu, semua simpan duit di Khaybar lah tu. Oh, bank tu, situ bank dia di situ. Jadi semua Yahudi akan simpan duit situ. Situ belakang. Center bank dia. Apa-apa hal nak pinjam sama-sama dia tu, pinjam dengan center bank ni. Iaitu di kawasan, iaitu di kawasan Syria, Lebanon, kawasan itu. Dia tengah-tengah situ. Jadi sahabat-sahabat Nabi amat kecewa kerana tak boleh buat umrah. Amat kecewa kerana tidak boleh buat umrah. Jadi mari jauh 400-500 km berjalan kaki 2 minggu baru sampai. Bila sampai tu kenapa nak balik? Masa perjanjian ni kata gini, perjanjian Hudaybiyahnya ialah Nabi musyrikin Mekah tidak akan dan orang mukmin tidak akan berperang selama 10 tahun. Itu perjanjian. 10 tahun tak perang 10 tahun. Syarat lagi ialah siapa-siapa yang masuk Islam selepas perjanjian ini, orang Mekah kena hantar balik. Kena hantar balik. Yang mana yang orang Islam yang murtad, Nabi tak boleh tangkap. Kena serah kepada orang musyrikin. Ini perjanjian. Ada 3 clause ni yang paling berat sekali. Jadi orang yang buat perjanjian tu namanya ialah Suhaib bin Amir. Suhaib bin Amir. Orang bijak dalam negotiation ni lah. Negotiator ni bagi pihak musyrikin Mekah. Suhaib bin Amir. Suhaib bin Amr. Jadi bila setuju nak buat perjanjian, lalu Nabi pun panggil Sayyidina Ali. Mari sini. Ambil pen, ambil pensel, ambil pen dengan kertas. Buat perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Suhaib, kita tak kenal siapa itu Ar-Rahman, tak kenal. Tak kenal siapa Ar-Rahman. Potong. Tak kenal. Kami tidak akan buat perjanjian dengan orang yang kami tak kenal. Lalu potonglah kepada Bismillah saja. Bismillah saja. Kemudian Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Bismillah. Dan perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah. Dia pun kata, kita Rasulullah ni kita tak setuju. Pasal kalau kami setuju kamu Rasulullah, kalau kami iktiraf kamu Rasulullah, kita tak perang lama dah. Tak setuju. Potong. Nabi pun suruh Sayyidina Ali potong. Sayyidina Ali tak mau potong pasal ni nama Rasulullah ni, keluarga dia kan. Cuma orang Melayu kita panggil Sayyidinanya, Nabi-nya, Sayyidina Ali-nya nak potong Rasulullah daripada nama Nabi Muhammad tu, tak mahu dia. Mari sini, mana Ali? Mari sini. Mari kertas tu. Lalu dia tunjuk kertas tu. Mana nama aku, mana? Tak kenal dia, nama dia tak kenal yang mana satu. Daripada hadis Nabi. Daripada hadis-hadis yang ni, rekasannya dia tak kenal. Nabi ni tak kenal nama dia yang mana satu. Rasulullah yang mana satu? Tunjuk. Sayyidina Ali pun tunjuk. Ni nama Nabi ni. Ni yang belakang dia apa dia? Yang belakang tu Rasulullah. Potong Ali, potong. Tak mahu Sayyidina Ali potong, tak mahu. Lalu Nabi ambil air dia, buat itu. Tempat mana Rasulullah? Dia pun ambil itu, Sayyidina Umar pula tengok tu kacik gigi, nak marah. Sayyidina Umar. Lalu kata ke Sayyidina Abu Bakar, macam mana ni member kan cakap bahasa kita lah.
Kak macam mana ni Kak? Tidak, dia ni Rasulullah. Tidak, dia tu Rasulullah. Ni tengah duk buat ni, tengah duk drop ni. Kata saya nak bakar. Betul mak? Ya Rasulullah. Tidak, apa yang dia kata betul mak? Kak. Betul mak. Habis nak sanya apa pasal ni? Tidakkah musyrikin Mekah kata tu salah? Tidakkah apa yang Nabi kata tu betul? Betul gitu. Habis dia nak sanya juga apa faham? Dia kata dengar dia. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, pasal dia Rasulullah. Pasal dia Rasulullah, kena ikut dia. Tak puas hati Sayyidina Umar, tak puas hati. Pergi jumpa Nabi. Inilah hadis Syiah duk marah ke Sayyidina Umar. Ada dalam Bukhari. Pergi jumpa Nabi sendiri. Ya Rasulullah, tidak apa yang Rasulullah kata ni benar belaka. Ya, Nabi kata. Tidak apa yang mereka kata tu salah belaka. Ya. Lepas tu nak serang juga ni macam mana ni? Dia kat sorga sikit. Biasanya Umar ni tak boleh. Selagi dia tak faham, dia akan tanya. Dia akan tanya. Lalu Nabi berkatakan, aku Rasulullah. Dia berperik lalu. Maknanya, bila kata tu, memberi satu kefahaman, iaitu veto power Nabi. Bila Sayyidina Umar dengar veto power tu, dia pun faham tu, dia pun tak awal. Inilah hadis yang Syiah guna untuk kata uduh ke Sayyidina Umar. Tapi Nabi nya nampak benda lain. Apa dia nampaknya? Iaitu tempoh 10 tahun tu boleh tabligh tak berperang tu mahal. Jadi saya seperti mana saya selalu kata, kerajaan kita ni tak kacau kita. Jadi jangan kacau dia. Sudah. Selagi dia tak kacau dia. Yang mengundi itu cerita lain. Jangan kacau dia, jangan duk kritik dia kuat-kuat lah. Pasal dia tak kacau kita kan. Dia nak mengundi itu cerita lain. Masa mengundi itu, masing-masing lah. Baik. Jadi dalam hal ni, bila sahabat ni tak puas hatilah balik tu, masa balik tu tak puas hati lagi sahabatnya. Lalu kami bertanya daripada hadis-hadis banyak lah. Kami bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ini Fatah Mekah dah. Ini Fatah dah ni. Nabi kata Fatah dah ni. Benar dah ni. Bagi orang lain, Fatah dah ni. Benar dah ni. Benar dah ni. Tak faham dia pasal bila tak berperang tu boleh sebar. Tu mahalnya. Ya Nabi dia jadi sikit tu pasal tak boleh nak bergerak ni, perang ni. Jadi sekarang dia musyrikin mana-mana tak boleh bunuh Nabi. Boleh bunuh sahabat-sahabat Nabi. Tak boleh kacau, tak boleh apa. Jadi anak Suhail tu bin Amr tu, sudah saja sign perjanjian tu, dia pula mari dengan luka-luka, mari. Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam ni. Nabi kata, sorry lah, sudah sign perjanjian dengan awak, ayah awak tak ni baru. Kalau tidak, saya akan bela. Kena balik. Hantar balik. Ayah dia kata, tu Suhail anakku, tunaikan perjanjian. Nabi pun tunai perjanjian, hantar balik. Dua orang pergi iring sahabat Nabi sana, iring sahabat Nabi pergi balik ke Madinah. Dalam perjalanan tu dia ada member-member kan, berhenti minum air ke apa. Lalu Nabi sahabat ni kata, tengok pedang kamu ni molek apa ni. Sarung molek betul, boleh tengok kan? Dia pun tengok sarung molek. Siapa dia buat ni? Dia bila jack tak boleh lah, bila pump kan. Jack kaki je tahu tak? Jack pump kaki tu, lori tu kan. Bukan jack pulah ni, tak jadi. Ni jack kaki tu. Kau tak faham? Dia jack kaki, jack botol. Kata-kata jack botol. Dia cepat naik tinggi pula. Tak? Itu untuk kereta-kereta besar. Apa? Jeep. Pijak punya, ni pijak punya. Kena hak pijak ni kata puji sarung pedang dia tu, comel tu. Dia pun, boleh tak saya tengok? Dia kata boleh.
boleh tak saya tengok mata pedang? Kalau misal bila sarung comel, mestilah pedang ke comel ni. Dia pun, boleh pun? Boleh. Boleh pun buka. Oh ya. Berapa orang dah kena ni? Berapa orang dah? Oh ramai dah tebas kepalanya. Macam mana? Macam ni kau? Pro. Dua-dua kali kena. Dua-dua kata mati, putus kepala dua-dua. Lalu, mari jumpa Nabi. Nabi kata tak boleh juga. So, pergi ke tempat lain. Pergilah. Maka berpusat di satu tempat. Mana-mana orang yang baru masuk Islam tu, mari jumpa Nabi. Nabi kata pergi jumpa. Sahabat kata, Nabi tak kata. Sahabat kata pergi situ. Tempat dia tu. Anak Suhail tu pergi. Maka pergi tu ramai bawa dia, 780 orang. Jadi, musyrikin Mekah ni, tak boleh nak berniaga pula. Nak lalu tu, dia rompak. Balik, pergi rompak, balik rompak. Dia kata, kita independen daripada Muhammad. Jangan kacau kita, grup kita ni. Akibat itulah, minta batal ke perjanjian Hudaibiyah. Baik. Bila sahabat Nabi, masa mula-mula perjanjian tu, dia berasa tak sedap lah pasal ni. Fatah ni, benar dah macam ni. Saya perjanjian ni, benar dah. Nabi kata, Fatah benar dah ni. Fatah ni. Ni Fatah Mekah ni. Pernah lukai Mekah ni dah. Maka Tuhan tu waktu ayat Quran. Saya kulul mukhallafu. Tuhan kata ni, beritahu kepada Nabi, supaya beritahu pada para sahabat belaka, akan berkata orang-orang yang ditinggalkan Allah, duduk di Mekah sana, dia tak mari itu. Idan talaqtum, iaitu jika sekiranya kamu berangkat kepada Khaybar ni tempat bank pusat Yahudi ni. Segala kekayaan dia simpan situ belakang, dengan emasnya, peraknya, segala benda lah. Kalau sekarang ni dengan bondnya, apanya, shares apa semua lah, duduk situ belakang. Idza maghanima, untuk kamu pergi mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta rampasan perang. Tuhan kata untuk pergi ambil, bukan perang ni. Jadi Tuhan beri bonus, tak boleh masuk Mekah tu buat umrah. Tuhan beri bonus kepada Nabi dan 1,400 orang ni. Awak pergi sana, awak ambil harta sana, awak boleh jadi jutawan setiap seorang. 1,400 orang ni jadi jutawan semua, serentak, semua sekali. Maghanimah, iaitu ambil harta ghanimah ni, litakhudhuha, untuk kamu mengambilnya harta ghanimah itu. Zaruna, yang Zaruna, yang kami biarkan, kami jaga dia. Kami jaga harta tu. Nattabi'kum, bersama-sama dengan kamu. Ada. Maaf, saya kata. Dia bila sampai situ, Tuhan katanya gini, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha. Akan berkata bila kamu balik ke Madinah besok, akan berkata orang-orang yang munafik tadi, yang bahawasanya kamu akan berangkat untuk mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah di Khaybar. Mereka akan katanya gini, Zaruna, biarlah kami juga sertai nattabi'kum, biarlah kami juga berserta dengan kamu pergi ke Khaybar untuk ambil harta ni. Dia tahu dah, pasal dia Yahudi itu tak ada tentera situ. Tentera tak ada situ. Tentera tak ada. Dia tahu dah. Dia tahu dah, semua orang kafir sekeliling Nabi itu takut belakang ke Nabi dah. Ada pada hadis Nabi SAW, semua musyrikin sekeliling, sejauh 1,000 batu sekeliling aku ni, semua takut belakang. 1,000 batu. Tuhan bubuh satu perasaan takut ke atas orang-orang yang kafir. Jadi mereka akan kata, Zaruna, biarlah kami nattabi'kum, untuk menyertai kamu,
yuriduna, kami ingin, dia kata, mereka ingin, yuriduna, mereka ingin ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin untuk menukar perjanjian Allah. Perjanjian Allahnya ialah kul, kata pada mereka, lan tattabi'una, kamu sekali-kali tidak boleh ikut kami, kadzalikum, ini ialah larangan untuk kamu. Tuhan suruh pesannya supaya beritahu dia, kamu sekali-kali tidak boleh ikut. Allah Ta'ala perintah, tak boleh ikut. Qala Allahu min qabl, iaitu wahyu Allah sebelum pada kami balik ni. Bila kamu kata begitu, mereka akan kata pula, fasayaqulun, maka pasti akan kata, bal tahsudunana, bahkan kamu ni deki pada kami ni. Kami ni pandai, kamu tak nak bagi, tak nak kongsi harta perang ni dengan kami. Jadi Tuhan beritahu awal-awal dah, mereka kata gini, bal kanu la yafqahuna illa qalila, bahkan sebenarnya mereka dulu itu terhadap wahyu-wahyu Allah Ta'ala tu tak tahu, mereka sikit saja yang tahu. Iaitu berkenaan dengan harta-harta dunia, ertilah dia tentang wahyu ni. Tentang benda lain, tak erti belaka. Kullil mukhallafin, katakanlah kepada orang yang tertinggal itu, minal Arab, daripada orang Arab tu, orang bodoh tu, Arab Badui tu, iaitu sini katakan kepada orang munafik lah, iaitu kata apa? Suatu hari kamu akan dipanggil perangi satu kaum. Suatu da'auna ila qaum, kamu akan dipanggil untuk berperang kepada satu kaum, uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan tentera yang amat besar, iaitu apa dia? Rom dan Parsi. Satu hari lepas pada ni kamu akan dipanggil untuk berperang dengan satu kaum yang lebih kuat, dengan satu tentera yang sangat besar, iaitu Rom dan Parsi. Dan harta mereka tu lebih banyak daripada harta di Khaybar ni. Iaitu perang Tabuk. Perang Tabuk satu lawan Rom. Lepas tu Qadasiyah ke apa nama? Dia perang laut Takluk Parsi. Nabi SAW tidak boleh tengok ni. Nabi meninggal 2 tahun kemudian. Jadi ini ialah kata-kata Allah kepada sahabat-sahabat Nabi lah. Yuqatilunahum, kamu akan bunuh mereka. Au yuslimun, atau mereka serah diri. Kamu perang dengan mereka, bunuh mereka, ataupun mereka serah diri. Maknanya tentu menang. Kata-kata Allah Ta'ala ni, maknanya tentu akan menang. Fa'in tuti'u, maka sekiranya kamu taati perang jihad ni, yu'tikumullahu ajran hasana, Allah Ta'ala akan beri kepada kamu balasan yang baik. Mengikut riwayat hadisnya, masa zaman Sayyidina Umar pergi serang Parsi tu, bawa balik harta ghanimah balik mari tu. Awak cuba bayanglah 2500 tahun punya tamadun. Semua sekali tu harta. Harta lain macam rumah, tanah tu tak boleh bawa balik lah, kubur-kubur tak boleh balik lah bakar. Tapi emas saja bawa balik, letak dalam Masjid Nabawi tu, di Raudhah Nabi tu lah, letak situ. Zaman Sayyidina Umar. Orang belah sini tak nampak orang belah sana. Banyaknya. Itu bahagian kerajaan tu. Untuk bahagian Nabi. Yang bahagian tentera ni bagi dah. Bagi siap dah. Bahagian tentera bagi siap. Ni bahagian Nabi. Iaitu bahagian dia dan anak-anak. Nabi sudah mati. Iaitu Nabi sudah mati, mana bahagian kerajaan dan anak-anak cucu Nabi, ahli bait dia. Di sinilah ada cerita-cerita mengatakan
Siti Sayyidina Hussein terima 1 juta dinar. 1 juta dinar. Boleh hari ni, petang kaya tak ada. Bahagian semua sekali. Bahagian dia. Bahagian abang dia tak kira lagi. Adik tina dia tu, iaitu Zainab yang Zerai tu. Anak dia, cucu dia, tak ada laki-laki tu. Bahagian dia tu 1 juta bagi. Habis. Bagi-bagi, petang tak ada duit tu. Tak ada apa? Sedekah. Antara lainnya juga boleh ke Siti Aisyah. Satu hari Siti Aisyah boleh berapa? 1 juta dinar juga ke saya. 1 juta dinar. Boleh pagi dia puasa hari tu. Boleh tu. Beri belaka. Kemudian bila sampai time nak buka puasa tu, khadam dia kata, wahai Cik Puan, kalau kita ni boleh simpan duit sikit untuk kita beli daging kan molek. Kamu kata, kamu beritahu aku selepas duit ni habis dah. Jadi buka puasa biasa pula. Habis semua sekali beri tu. 1 juta dinar. Awak cuba bayar 20,000 1 dinar ke berapa? 20,000 ringgit ke berapa? 7,000 berapa? Tak ingat saya, dia punya rate dia. Emas dia 1 dinar emas tu. 1 dinar emas ni agak-agak 7,000, 8,000 1 dinar. Awak cuba kali dengan 1 juta dinar. Berapa ekor unta buat mari tu saja ke dia. Semua dibagi semua sekali. Itu sedekah habis. Tu keluarga Nabi. Mana Alik sana Ali, Alik sana belah sana Hasan Hussein pun begitu. Balik isteri-isteri Nabi pun begitu belaka. Begitu belaka keluarga dia ni. Harta banyak. Tapi tak ada sekata. Boleh tu lalu tu dia bagi. Dia nak ke akhirat. Kitanya masih makin simpan. Dia nya boleh beri. Bila beri pula. Katanya Abdul Rahman bin Auf, satu hari Abdul Rahman bin Auf bawa masuk ke Madinah 700 ekor unta penuh dengan barang-barang dagangan. Sekarang ni agak-agaknya 700 trailer lah bawa masuk ke Madinah. Berita tu sampai ke Cik Puan Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah kata ke satu orang, tak ingat dah, Abdul Rahman tu tak ingat dah pesan-pesan Nabi. Jadi berita tu mengebak sampai ke telinga Abdul Rahman. Lagu Abdul Rahman pun mari jumpa Siti Aisyah. Cik Puan macam mana? Cik Puan kata ni, betul ke? Ya. Kata, pasal aku takut kamu berubah. Dia katanya Abdul Rahman, saya nak Umi Hamidah. Dia kata, ya saya mari ni Umi Hamidah. Lalu dia pun istihar. Semua 700 ekor unta tu bersama dengan muatat hadiah kepada orang Madinah. Bagilah puak-puak awak dengan unta-untanya sekali. Allah tak tahu banyak mana. Lepas tu saya katanya Abdul Rahman, lepas pada tu aku boleh berganda pula. Lepas beri tu, nega pula, berganda pula boleh. Daripada 700 tadi. Zalikumullah, tu lihat ya Allah. Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku dan Tuhan kamu. Kita yang bimbang takut. Boleh makan esok. Siti Aisyah, beri tu nak buka puasa tu. Tak ada makan lagi pula. Macam seolah-olah macam kena minta dengan orang sebelah pula kita. Seolah-olah tapi tidak gitulah. Jadi Nabi Tuhan beritahu ni bahawasanya kamu akan pergi ambil ni uli baksin. Jadi sekiranya kamu taati sertai perang ni sungguh, yu'tikumullah, Allah Ta'ala akan beri kepada kamu ajaran hasanah, pahala yang besar. Sahabat-sahabat Nabi ada satu orang tu dia nak mati dah, dia rekat nak mati. Dia kena luka. Lepas tu dia guna besi panah untuk tutup luka. Sak besi panah.
Dia kata aku dulu masuk Islam dulu pokai. Sekarang ni kamu tengok bawah kaki aku tu, bawah tilam aku tu ada 300,000 dinar. Aku tak reti nak buat apa dah. Ni lepas sedekah dah. Sedekah mari gitu. Allahu Akbar. Anas bin Malik, you tahu dia. Sahabat-sahabat Nabi ni you tahu semua. Dia jadi miskin sebab apa? Lepas pada tu sedekah. Macam Abu Zar boleh, hari ni pertangkaran tak ada dah. Abu Zar. Kita ni kalau boleh ambil ekor-ekor. Tak, ekor-ekor besar. Wa in tatawallau, dan sekiranya kamu berpaling juga, kama tawallaitum min qabl, seperti mana kamu berpaling daripada berperang sebelum pada ini, iaitu perang sebelum pada ni kamu tak nak pergi ke perjanjian Hudaybiyah. Yu'adzibkum azaban alima, Allah Ta'ala akan azab kamu dengan azab yang pedih. Bila Nabi balik ke Madinah betul tu, memang jadi gini. Tak marah dia, banyak hadis ni cerita dia ni. Kita dalam surah Fatah ni, saya bawa sikit ni. Kalau saya bawa hadis ni, Allah, tak ada habis. Habis dah tak ada ni, pakai sarah hak tu ya. Berapa banyak hadis yang berkenaan dengan ni. Laisa 'alal a'ma. Ini pula bagi orang-orang yang dibenarkan tak pergi. Laisa 'alal a'ma, pasal macam Ibnu Maktum tak boleh pergi, dia perang kan. Dia buta. Dia pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana saya buta dah. Nak tetap siapa? Tak tahu. Gitu. Maka Nabi kata, ni wahyu Allah Ta'ala. Laisa 'alal a'ma harajun. Tidak ada dosa kepada orang-orang yang buta. Wala al-a'raji harajun, dan tidak ada yang jenis sakit, pincang, sakit ke pincang ke. Orang tu hari dipanggil jihad tu, dia sakit, dia demam panas ke, tak apa, boleh dibenarkan tak pergi ya. Dia kena apa, Aedes, penyakit Aedes ni apa, denggi ke apa tu, tak boleh pergi, tak apa. Tetapi kena certified pada doktor lah. MC. Oh, tak boleh MC, sorry ya, MC no. Mana you dah tunjuk lah. Sekarang ni ada medical facility dah kan. Tunjuk lah bukti. Jadi Tuhan kata walal a'raji harajun wala 'alal marid harajun, dan tidak juga berdosa ke atas orang-orang yang sakit. Siapa-siapa yang sakit bolehlah. MC no. Sakit yes. Ada orang yang kena masuk kamera ke apa, sorry, tak apalah. Tak apalah, tak pergi. Astaghfirullahaladzim. Mana apa saja sakit lah, asal sakit beres. Boleh. Tak pergi jihad tak apa. Wa man yuti' Allah, barang siapa yang taat pada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dia akan dimasukkan dalam kebun-kebun syurga yang mengalir di bawah-bawahnya anak-anak sungai. Wa man yatawalla, barang siapa yang berpaling juga, yu'adzibhu 'adzaban alima, Allah Ta'ala akan lipat ganda azab untuk dia, azab yang pedih. Ini ialah bahagian kedua. Bahagian kedua surah ni. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha terhadap orang-orang yang beriman, iaitu iz yunayi'unaka, ketika mereka buat perjanjian untuk mati kerana Allah. Perjanjian mati untuk Allah.
Hadis Nabi SAW, siapa-siapa orang lelaki lah yang tidak ada pasang niat untuk mati syahid, maka orang itu mati munafik. Tak pasang niat. Dalam keadaan aman ni, tak sekira lah apa gaya tu. Keadaan sekarang tak pasang niat. Munafik dah. Pasang niat lah. Mati syahid ni maknanya mati dibunuh lah kerana bela agama. Mati terbunuh. Dibunuh atau terbunuh. Aksiden ke, tengah jalan tu aksiden ke apa ke. Nak pergi tabligh ke, nak pergi berperang tu, tengah jalan tu sepak kaki, jatuh kau, mati. Dikira syahid juga. Masa balik pun gitu juga. Masa balik pun gitu. Atau peperangan itu. Syaratnya dia niat nak pergi, niat untuk jihad. Kalau tak pasang niat, munafik dah. Tak ada cita-cita dia untuk bela agama dia. Iaitu iz yunayi'unaka, iaitu ketika mereka buat bai'ah dengan kamu untuk mati. Tahtas syajarati, iaitu di bawah satu pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam setiap hati-hati mereka. Bahawasanya memang mereka taati dan dalam bai'ah. Fa'anzalas sakinah, maka Allah Ta'ala menurun kepada mereka tu sakinah. Sakinah ini ialah satu perasaan tenang. Siapa-siapa yang sebar agama, siapa-siapa jihad dalam agama ni, orang tu akan Tuhan beri sakinah, tenang hati dia. Kalau selagi duduk tengok orang serabut tu, tak lagi. Tengok air muka pun serabut dah. Mana kalau kita ada pasal niat untuk jihad, kemudian kita buat tali tu, insya-Allah Tuhan akan beri sakinah, satu ketenangan dalam hidup. You don't face any problems lah kira-kira. Karena masalah kecil-kecil tu ada, masalah besar-besar tu tak ada. InsyaAllah gitu. Malam tadi saya kata, jangan kita takjub kepada syekh, mana-mana syekh, mana-mana guru. Jangan kita takjub pada Nabi Muhammad yang mempunyai mukjizat, yang mempunyai mukjizat, yang sebar agama, yang jujur, amanah apa semua tu. Jangan kita takjub kepada wali-wali Allah yang Tuhan beri pada dia beberapa keistimewaan. Jangan kita tu kepada takjub pada guru-guru yang menulis kitab-kitab besar. Tapi la yasjudu lis, jangan kamu sembah dia, jangan kamu puja dia. Fasjudu lillah, kamu sembahlah Tuhan yang menciptakan orang tu. Jangan buat perantara dengan orang ni. Orang ni Tuhan beri kepada dia kelebihan-kelebihan, adalah sikit sebanyak tu, tetapi kamu jangan puja dia, jangan puji dia. Fasjudu lillah, pujalah, sembahlah, ibadahlah pada Allah allazi khalaqahun, yang mencipta mereka tu, orang tadi. Duk heran kejut, ustaz ni begini, ustaz ni begini, kita takjub lah. No. Takjub kepada Tuhan yang mencipta orang tu. Jangan takjub pada orang tu, takjub pada Allah Ta'ala yang menciptakan. Dan puja dia, puja Allah Ta'ala. Jangan duk jet, orang kata jangan duk jet orang tu kuat-kuat. Tak boleh. Sekali dua tu boleh lah, tapi melampau tidak boleh. Kena puja, apa semua sekali kena puja Allah yang menciptakan orang-orang tu, ulama-ulama tu. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala akan beri pada kamu kemenangan yang dekat, iaitu apa dia? Khaybar. Peperangan ni awak nak tahu berlaku macam mana?
daripada hadis Nabi SAW, kami masuk dalam Khaybar tu, sedangkan orang-orang Yahudi itu sedang keluar nak berkebun. Tak tahu dia. Jadi selisih. Ni keluar nak berkebun, kalau kita bawa cangkul tu, bawa cangkul tu, sahabat Nabi dengan tenteranya masuk tu, dia pun tengok. Tak tahu. Bahawasanya Nabi sudah serang dah. Masuk dia ambil saja ya, ambil saja. Yang mana lelaki lawan tu dia bunuh. Lepas tu anak isteri itu semua sekali hamba dia habis. Harta tu bagi sama sahabat-sahabat. Setiap sahabatnya jutawan habis. Lepas tu kebun-kebun yang ada ni, kebun-kebun. Saya tak mahu kebun lah. Payah nak urus ni, duduk sini. 1000 batu daripada Mekah, daripada Madinah. Siapa nak beli kebun saya? Siapa nak beli kebun saya? Kebun tamar saya berapa boleh ni? Daripada Nabi. Jual. Siapa nak beli rumah saya yang Nabi bagi sana? Jual rumah tu. Duit banyak kan? Saya nak bawa balik duit, saya nak beli benda lain di Madinah. Gitu. Kebun tu dibeli oleh Sayyidina Umar. Kebanyakannya dibeli oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar wakafkan kebun tu. Masih lagi ada sekarang. Mengikut riwayat hadisnya, sepatutnya ada lah. Melainkan siapa-siapa khianat. Pasal dia tercatat dalam hadis. Macam mana Sayyidina Umar membahagi, dia wakaf pula. Harta tu dia wakaf, kebun tu dia wakaf semua sekali. Kebun tamar. Lepas tu ada dia latih satu orang untuk satu keluarga untuk urus kebun dia tu. Lepas mati dia tu, mati Sayyidina Umar, anak dia Ibnu Umar ambil alih untuk memastikan wakaf tu berjalan sampai sekarang. Dan harta tadi untuk sepak agama. Inilah dipanggil harta yang paling sedekah yang paling besar sekali, iaitu wakaf, harta wakaf. Wakaf kepada agama yang paling besar sekali. Lebih besar daripada sedekah lagi. Bersedekah besar ada pahala, tapi wakaf lebih besar pahala. Wa maghanima katsiran wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan harta-harta ghanimah yang lain yang banyak lagi yang kamu akan mengambilnya. Iaitu ayat ni mengikut semua ulama tafsir katakan daripada zaman Nabi itu sampai akhir zaman. Ayat ni wa maghanima katsiratan, dan harta-harta ghanimah yang banyak ya'khudunaha, yang kamu akan mengambilnya. Allah Ta'ala simpan je. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Ta'ala maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Dia harta ghanimah ni dibahagi dengan tentera ni 80% terbahagi dengan tentera, 20% kepada Nabi dan kerajaan. Nabi dan Allah, mana Allah kerajaan lah. 80%. Cuba bayang, kalau dia dapat 1 bilion, dia pergi 200 orang bagi berapa? Tak tahu. Berapa juta orang tak tahu. Lepas tu 20% kena beri kepada kerajaan. Daripada kerajaan tu dia akan cari anak cucu Nabi yang ahli baik, yang beriman. So, dia beri. Ini riwayat sampai akhir zaman. Wa'adakumullah, dan Allah Ta'ala berjanji kepada kamu, maghanima katsiratan ya'khudunaha, banyak lagi harta-harta ghanimah yang lain yang kamu boleh ambil sampai kiamat. Tadi kata dah sekali, ni kata pula fa'ajjala lakum, maka Allah Ta'ala segerakan kepada kamu hari ini harta ghanimah Tabuk. Mana Nabi balik ke Madinah, tukar uniform, pakai baju besi apa semua, berangkat terus ke Tabuk. Pergi sana, ambil belakang, bawa balik. Ada perang, pergi ambil saja gitu. Wa kaffa aydihim,
wa kaffa aydiyan nas, dan Allah Ta'ala menghalang tangan-tangan manusia ankum daripada kamu. Ikut riwayatnya ada lebih kurang 80 orang, ada satu riwayat 80 orang yang nak bunuh Nabi masa perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah Ta'ala tahan tangan mereka daripada bunuh. Pasal Nabi tak ada senjata kan, melainkan pedang itu saja. Nabi angkat doa, terhalang dia kerana doa. Walitakuna ayatan, dan supaya benda ni jadi satu dalil kudrat Allah Ta'ala. Perjanjian ni menjadi satu dalil kudrat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, lil mu'minin. Dalil bukti kudrat kekuasaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan Allah Ta'ala akan senantiasa memberi pimpinan kepada kamu pada jalan yang lurus. Begitu juga cerita bagi orang-orang Yahudi, orang Kristian di akhir zaman, di akhir sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, mereka minta nak makan makanan syurga. Maka diberi makanan syurga, dipanggil surah tu dipanggil Al-Ma'idah. Kristian kata the last supper. Bukan roti kering ke apa, tidaklah, makanan daripada syurga. Semua sahabat 12 orang tu boleh makan belaka sekali dengan Nabi Isa. Sini anugerah kepada sahabat-sahabat Nabi, harta ghanimah tadi. InsyaAllah akan diberi pada kita sekiranya kita buat juga. Wa ukhra, dan yang lain, harta-harta lain, lam taqdiru alaiha, yang tidak lagi ditakdirkan untuk kamu ambil, belum berlaku lagi lah. Iaitu penaklukan Parsi dan Rom serta negara-negara lain. Negara-negara lain, iaitu Mesir sampai ke Maghribi sana, sampai ke Turkmenistan sana, Kyrgyzstan sana, sebelah sini sampai ke Afghanistan. Afghanistan kerja besar, kerja Parsi yang besar, jatuh kerja induk ni, lepas tu jatuh kerja kecil dia. Dan semua harta-harta ghanimah tu bagi sama-sama tentera belakang. Nanti sampai ayat surah jihad tu, kita akan beritahu satu persatu pula. Macam mana nak berperang, macam mana nak sembahyang dalam perang. Semua diajar satu persatu. Detail ajar satu. Masa peperangan di surah Anfal dengan Taubah ni, saya akan bawa banyak adik waktu belajar. Kita akan ngajar slow sikit ngajar slow sikit, tidak seperti ni. Pasal adik-adik ni beri ketua kita baru sapa. Masa kecederaan. Oh. Ni orang yang duk nanya surah jihad tu tak mari seorang dah. Seorang tak mari. Seorang lagi mana hilang ni? Ada. Tanya Haji Hak, ada seorang lagi tak mari. Tak tanya Haji Hak, nak belajar. Yang nanti 2-3 tahun dah. Dia kat Kelantan dulu. Telefon saat ni tengah tidur. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan kami akan segerakan, Allah Ta'ala akan segerakan kepada kamu untuk ini Khaybar, bonus ni. Wa kaffa aydiyan nas, dan Allah Ta'ala tahan tangan-tangan manusia ankum daripada kamu. Ayat wa ukhra wa ukhra, dan yang lain, perang-perang yang lain, lam taqdiru alaiha, yang belum lagi berlaku. Qad ahatallahu biha, kuasa Allah Ta'ala meliputi terhadap perkara yang sedemikian.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah Taala terhadap segala sesuatu yang lain memang berkuasa juga, bukan yang ni saja. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan kalaulah kamu perangi mereka, iaitu orang-orang yang engkar, orang yang kafir itu, lawallawul adbar, mereka pasti akan berpaling ke belakang. Thumma la tajidu, kemudian kamu tidak akan dapati, dia akan dapati lagi bagi mereka tu waliyan, satu orang penolong, satu orang pelindung, penjamin, wala nasira, dan tidak ada satu orang yang boleh menolong dia. Ayat ni tuju pada siapa-siapa yang sebab tauhid. Beritahu pada siapa-siapa yang engkar, bila berdepan betul dengan dia akan jadi takut. Kalau tauhid awak betul, berdepan dengan siapa-siapa yang engkar, mereka akan takut, dan tidak ada member-member dia akan tolong jawab soalan awak. Saya tak tahu apa orang dah bertemu lagu ni. Bila kita berdepan, penuh, tak ada siapa berani tolong jawab yang kita tanya, tolong bantu beri point ke apa, tak ada. Ni ayat dia. Kalau kita lawan dia, dia tidak akan lawan. Tak ada penolong bagi dia. Maknanya kalau kita lawan musyrik mana-mana, maka musyrik lain sekitar tu tak akan tolong dia, tak akan beri bantuan. Ini sunnatullah, inilah sunnah Allah, allati qad khalat min qabl, yang telah berlalu sebelum pada ni dan akan ada selepas pada ni. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak mungkin kamu dapati lagi terhadap sunnah Allah ni sebarang perubahan. Maknanya kalau lawan saja mesti dia takut. Jadi masalah sekarang ni, kita takut pada mereka, takut pada orang jahil. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum, dan dialah Allah Taala yang telah menahan tangan-tangan mereka daripada bunuh kamu masa penaklukan Mekah. Ayat ni ayat penaklukan Mekah dah ni. Ayat ni ayat penaklukan Mekah. Masa berlaku penaklukan Mekah tu, Nabi berkata, siapa-siapa yang duduk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa duduk atau menghuni selamat. Siapa-siapa yang duduk dalam rumah masing-masing selamat juga. Selamat, tak akan dibunuh. Kecuali beberapa, sekali satu kumpulan kecil berlaku di hujung bandar Mekah. Berlaku sikit lah. Berlaku pembunuhan, beberapa orang musyrikin mati kena bunuh. Sikit lah. Itu pun Tuhan beri izin. Dan lepas pada tu tidak diizin lagi sesiapa berperang di Mekah, tanah haram ni, tak boleh lagi. Izin pula, izin pada Nabi ya. Siapa yang buat tu? Tak tahu lagu mana. Wa aydiyakum anhum, dan Allah Ta'ala menyekat tangan-tangan kamu kepada mereka untuk bunuh. Sekat. Allah Ta'ala sekat tangan Nabi daripada bunuh orang musyrik ini. Bibatni Makkah, di tengah-tengah. Bibatni ini di perut, maknanya di tengah-tengah Mekah. Min ba'dihi, selepas pada penaklukan Mekah. Pasalnya an adfarakum alaihim, an adfarakum alaihim, dia memenangkan kamu ke atas mereka. Pasal Allah Ta'ala kata dia telah memenangkan kamu ke atas mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir, dan adalah Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Dia masalah besarnya gini, Nabi SAW tak tahu ada orang beriman dalam Mekah. Orang beriman ada dalam Mekah. Ada perempuan, ada lelaki, ada yang dilindungi oleh orang musyrik Mekah, keluarga dia. Jadi kalau Nabi masuk berperang betul tu, bermakna akan berbunuh orang Islam juga. Umul ladzina kafaru, mereka itu ialah orang-orang yang kafir. Wasaddukum, yang menyekat kamu, mereka menyekat kamu anil masjidil haram, daripada masuk
ke Masjidil Haram. Masuk dulu, masuk nak sembahyang pun tak pergi. Dulu. Masa Nabi di Mekah dulu. Dan kemudian ni Nabi nak pergi buat umrah. Dia tak lagi juga dulu. Mereka yang menyekat kamu daripada Masjidil Haram. Dia sekat orang daripada Masjidil Haram ni, menyekat atau memesongkan manusia daripada wahyu Allah tu adalah lebih kurang ni, bukanlah dosa. Siapa-siapa yang sekat orang-orang daripada sebar wahyu Allah Ta'ala ni, dosanya amat besar sekali. Lebih berat daripada orang semua berhala lagi cah. Pasal wahyu Allah tu dia sekat. Wal hadiah, dan sekat daripada binatang-binatang sembelihan, binatang korban. Ma'kufa yang tertahan daripada disembelih. An yablugha mahillah, untuk sampai kepada tempat-tempat sembelihan, tempat-tempat korban. Walaula rijalun mu'minun, kalaulah tidak ada lelaki mukmin, wanisa'un, dan juga perempuan yang mukmin, wanisa'un mu'minatun, dan perempuan-perempuan yang beriman, lam ta'lamuhum, yang tak kamu kenali mereka. Tak kenal, Nabi tak kenal ni. Pasal ada yang tak, Nabi tak tahu rasa. Ada beberapa, termasuk sininya ialah sepupu dia, sepupu Nabi, kakak kepada Sayyidina Ali. Nama apa dah? Hani. Ha? Hani. Ummu Hani tu. Kakak dia. Kakak Sayyidina Ali. Suami dia tak masuk Islam, suami dia. Fatusibakum minhum ma'arratun, maka kamu akan menimpa kepada mereka itu, di kalangan mereka, ma'arratun, iaitu satu malu yang besar. Bila bunuh tu, tiba-tiba dibunuh orang Islam juga, malu jadinya. Dah. Pasal dia duduk sekali kan. Duduk sekali. Mereka ni ada masalah sikit lah. Dia tak mau hijrah atau terhalang daripada hijrah. Jadi dia amal ibadat tak boleh buat seperti sepatutnya. Pasal dihalang oleh orang musyrikin ni lah. Duduk beriman dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bi ghairi ilm, kerana tanpa ilmu bahawasanya mereka tu sudah lama Islam. Padahal mereka tu sendiri, oleh kerana tak boleh buat amal ibadat dengan sempurna tu, patutnya dia patut hijrah lah. Tapi ada orang yang tak hijrah. Tak hijrah. Liyudkhilallahu fi rahmat, supaya Allah Ta'ala boleh memasukkan dengan rahmatnya man yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki masuk Islam. Jadi apabila lepas pada penaklukan Mekah tu, oleh kerana Nabi tak bunuh, tak apa tu, menyebabkan musyrikin Mekah tu, tok guru mereka tu masuk Islam. Bila masuk tok guru tu masuk, Habib tu masuk Islam, anak muridnya terus. Syiah tu masuk Islam, Ayatullah mereka tu masuk Islam. Syiah semua sekali gitu. Pasal dia dipesong oleh tok guru dia aja, yang pengikut ramai-ramai ni. Begitu juga setengah-setengah tarikat karu-karu ni. Apabila tok guru mereka masuk Islam, maka akan berbondong-bondonglah masuk Islam. Masa penaklukan Mekah tu, sahabat Nabi jadi automatik jadi 20,000 kan. Pergi serang tu adalah lebih kurang, kita kata dalam 7-8-5,000 gitulah. Masa penaklukan Mekah tu. Lepas tu lepas penaklukan Mekah tu, tentera Islamnya 20,000. Masa perang Khaybar, masa perang ada satu perang Hunain. Kita Hunain ada dalam surah Al. Itu masalah juga tu. Jadi kita kena belajar hal peperangan ni supaya apa yang berlaku ni, apa yang akan datang ni tidak berlaku lah.
lau tazayyalu, mereka terpisah. Kalaulah mereka lau tazayyalu, kalaulah mereka terpisah dengan orang kafir, la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Tentu Allah Ta'ala, kami akan azabkan orang kafir di antara mereka tu azab yang pedih dah. Kerana duduk dalam, kerana ada orang Islam dalam tu azab tak mari. Ada banyak ayat-ayat gini. Selagi orang beriman ada dalam satu masyarakat tu, tidak dikenakan bala. Orang beriman sebenar dengan syarat bekerja sebab agama tu tak diazab lah. InsyaAllah gitu. Kalau tidak, kena belaka. Mana kalau kena macam Iraq tu, harap-harap. Kita ni kalau kena macam Iraq tu, payah pulih ni kita ni. Kita akan jadi automatik jadi 3 negeri ni, 3 negara. China satu, India satu, Melayu satu. Melayu pula pecah 3, pecah 4 pula. Ni tarekat ni. Ni Habib pula, ni negeri Habib. Gitu. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الجمية حمية الجاهلية. Ketika telah ada, ketika telah menjadi orang-orang yang kafir itu pada hati-hati mereka tu ada kesombongan. Sombong sini ialah sombong pasal jahiliah. Maknanya berasa hebat dengan ilmu karut dia lah. Bila cakap kita tu nak tunjuk nak hook sana hook sini. Hook tak? Hook. Ilmu jahiliah tu nak dengan sombong masa nak berperang Nabi, masa perang Uqadah tu lah. Belakang Mekah. Fa'anzalallahu sakinatah, maka Allah Ta'ala turunkan kepada sakinahnya ala rasulihi wa ala al-mu'minin, dan ke atas nabinya dan ke atas orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah Ta'ala telah memberi mereka dengan suatu pegangan kalimah taqwa, iaitu kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa alzamahum, dan Allah dan dia Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas mereka kalimat taqwa, iaitu kalimah tauhid. Wa kanu ahaqqa biha, dan mereka tu lebih berhak dengan kalimat itu biha. Wa ahlaha, dan keluarga dan patut wa ahlaha, dan patut memiliki kalimah takwa. Tuan, maknanya kalimah tu hanya boleh pada orang ni ya. Maka saya sangat-sangat berharap moga-moga saya ni boleh mengucap 2 kalimah syahadah bila Tuhan ambil nyawa. Begitulah untuk awak semua. Amin. Kalimah syahadah ni dia Tuhan beri kita tu suatu kepegangan teguh dengan kalimah tu. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan adalah mereka itu lebih berhak dengan kalimah takwa tu dan patut memilikinya. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain maha mengetahui. Laqad sadaqallah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan rasulahu ru'ya, iaitu mimpi rasulnya, bil haqq, dengan benar-benar berlaku. Iaitu Nabi bermimpi pada tahun 5 Hijrah tu, tahun 6 Hijrah tu, bahawasanya dia boleh buat haji dengan keadaan aman di Mekah, buat umrah dengan aman di Mekah. Jadi Tuhan kata laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, Allah Ta'ala telah membenarkan mimpi Nabi itu benar-benar berlaku. La tadkhulunnal masjidil haram,
supaya kamu dapat masuk Masjidil Haram insya-Allah dengan kehendak Allah, aminin, dengan keadaan aman, mukhalliqin ru'usakum, dengan cukur kepala-kepala kamu, wa muqassirina, dan menggunting rambut-rambut kamu. Ada yang cukur pada, ada yang gunting. La takhafu, dan kamu tidak takut nak buat. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kamu tak tahu. Faja'ala min dunil lidzalika, dan Allah Ta'ala jadikan selain daripada yang demikian itu fathan qariba, satu kemenangan yang dekat, iaitu penaklukan Khaybar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan pada rasulnya dengan bawa petunjuk, iaitu Quran, wa dinil haqq, dan untuk menerangkan cara hidup yang benar. Din, cara hidup yang benar. Liyudhirahu ala dini kullih, supaya Allah Ta'ala boleh zahirkan kehadap segala, menzahirkan agama Islam tu, mengatasi segala agama lain keseluruhannya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah dengan Allah Ta'ala menjadi saksi terhadap siapa-siapa yang menolong agamanya. Ayat akhir ini ialah berkenaan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ayat ni juga sentuh bahawasanya sifat-sifat orang beriman ni ada disebut dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kalau kita ni boleh mendapati, maka kita ni termasuk dalam senarai orang yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil serta Quran ini. Ini ayat dia. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, iaitu orang-orang yang beriman, sahabat Nabi bersamanya, asyidda wal kufar, amat keras terhadap orang-orang kafir. Sahabat-sahabat Nabi daripada riwayat hadis kata, kami tak balik ke rumah-rumah kami, melainkan kalau lalu sebelah rumah-rumah orang kafir, kami akan kata kamu akan dimakan api neraka sekiranya kamu tidak beriman. Lalu beritahu semua. Abu Zar ni sampai mati dia main sebar gitu, tak berhenti-henti. Ya, Abu Zar. Ruhama ubainahum, lemah lembut dia terhadap sesama di antara mereka. Lemah lembut. Kalau tidak ada lemah lembut di kalangan orang beriman, di kalangan kita sama kita ni, maka orang tu tak termasuk lagi. Lemah lembut di antara kita. Dengan orang tu sakit, pergi tengok kau apa kau. Bila orang tu baru mari, kita tanya khabar. Tak kawannya khabar ni satu sifat hati dia, tu ruhama ubainahu, lemah lembut, kasih sayang di antara mereka. Dengar saja orang mari macam dia mari daripada jauh, patut semua mari jumpa dia. Mari tanya khabar ni, orang baru kita ni mari daripada jauh, mari nak belajar. Ada di antara kita ni, dia tak kenal pun juga lagi. Dan dia marinya lama dah. Tak patut lah. Tu sifat tu. Tu ruhama ubainahum. Kalau tidak, kalau benda ni tak ada di pada hati tu, ni tidak orang beriman sebenar lagi. Tarahum, kamu boleh kenal mereka itu ruk'an, sujud. Kadang-kadang rokok, kadang-kadang rokok,
Sujadah, kadang-kadang sujud. Yabtaguna fadlan min Allah, sambil mencari kurnia-kurnia daripada Allah, wa ridwana, dan suatu keredaan daripada Allah. Simahum, kamu boleh kenal mereka dengan tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min atharis sujud, daripada kesan sujud. Ada juga yang kesan dia hitam di dada, di dahi dia tu, tapi orang musyrikin beramal, kita berkenal kesan sujud. Dia nak buat syirik tak berhenti. Hitam dah ini. Ada hitam satu, ada hitam dua, ada hitam 4 biji pun ada di sini. Tetapi sini ialah kesan sujud, sini ialah air muka dia tu lain. Air muka dia. Mathalahum fit Taurat, contoh-contoh dengan mereka ada tertulis dalam kitab Taurat. Pokok kitab Taurat ada sifat orang mukmin ni ada situ. Iaitu orang mukmin akhir zaman, anak pengikut Nabi Muhammad. Wa mathalahum fil Injil, dan ada juga tertulis sifat-sifat mereka pada kitab Injil. Kazar'in, mereka itu seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang keluar daripada bumi, tunasnya, keluar daripada bumi, tunasnya. Fa'azarahu, dan akan naik subur tanaman itu. Naik subur, jadi kuat. Fa'azarahu, jadi kuat, subur tunas tu, batang, mula jadi batang. Fastawladha, dan akan jadi besar. Fastawa ala suqih, dan tegak di atas batangnya. Yu'jibu zurra, yang amat menyenangkan hati bagi penanamnya. Jadi siapa yang buat tu senang hati dia. Liyaghiza bihimul kufar, supaya orang-orang kufar tu dia hendak, Allah Ta'ala menghendaki orang beriman itu mengherdik, menjengkel, menjatuhkan pada mana-mana yang kufar, yang engkar. InsyaAllah kalau tauhid ni naik, kita akan tengok orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala ni dalam keadaan mengajar dengan keadaan tipu wahyu Allah mana lain, tipu hadis-hadis Nabi. Ya, dia hadis tak ada, dia kata ada. InsyaAllah sekiranya tauhid ni naik, seluruh dunia Malaysia kita ni akan tahu mereka ni penjahat sebenar. Seperti mana awak tahu mereka tu jahat tu sekarang ni? Awak tahu kan? Kalau tauhid ni menyeluruh, insya-Allah penjahat-penjahat ni seolah-olahnya bahasanya ditelanjangkan di khalayak ramai. Tidak ada lagi punca pendapatan dia, dan dia nak lari ke mana dia? Ni penjahat-penjahat ni duk joget dalam masjid ni. InsyaAllah dengan syarat kita kena buat kerja sebar tauhid ni. Seperti mana tu Firdaus tu hari ni sudah mengislamkan satu orang. Orang Nepal, orang Hindu. Hari-hari 5 hari dia tabligh, 4 hari tabligh syarah. Hari ni tabligh bekas mana pocak 2 kalimah syahadah tadi. Masya Allah. Pasal apa? Buat kerja. Dan ada dia kata kita buat kerja sampai seluruh dunia, sebar. Tapi kita sibuk dengan perkara-perkara lain. Kita cari rezeki, dalam cerita cari rezeki kita ada telefon. Cakap sepatah dua Tuhan kita, mengucap tahu kedak. Cakap beritahu mengucap 2 kalimah syahadah ni. Tak kesian ke mereka-mereka ni. Kalau awak sudah diberi hidayah pada Allah oleh Allah Ta'ala, tak kesian ke mereka ni tak dapat hidayah ni?
Tak nampak hidayah ni. Hidayah sudah diberi, tak nampak kebenaran ni. Kan? Jadi kalau semua pakat buat, insya-Allah buat ni Tuhan akan telanjangkan dia di khalayak ramai seluruh Malaysia ni. Duk tipu, duk baca talqin sia seluruh Malaysia. Kekufuran mereka bangga dia buat tu. Dia bangga pula dah. Oh, sia seluruh Malaysia. Ni mati seorang raja lagi, kita dengar pula ni. Apabila channel tu bertukar, TV1 bertukar channel, TV2 bertukar channel, TV3, TV4, TV7, TV9, TV Astro, semua bertukar channel kepada baca Quran. Semua channel lain sudah hilang. Tiba-tiba channel tu keluar semua baca Quran. Maka tahulah kita ada orang besar mati. Betul? Makna dia mula dengan satu benda yang dusta, mula-mula sekali. Didustakan dengan baca tu. Tak ada dah ni. Semua siaran terus-menerus, tak ada. Tukar channel tak jadi. Semua baca Quran belakang dah. Masa tu baru baca Quran. Lepas tu akan disudahi. Apa yang kita baca? Saya baca sikit lah. Saya baca sikit yang saya mengajar malam tadi. Dengar. Yang malam tadi. Satu baris. Ni. Satu baris. Sabar sikit lah. Surah apa dah? Surah apa dah? Al-Mu'minun. Kalau siapa-siapa buat satu bid'ah ataupun satu syirik, surah berapa? Ayat ke berapa dah? Muka surat. 342. Ha? Ayat 63. Surah Al-Mu'minun ayat 63. 342 Muka surat. 346. Ha? 346. Oh, dia ingat Aizat. Al-Mu'minun ayat ke-63. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Bahkan mereka tu berada dalam apa tu? Dalam apa? Orang yang belajar malam tadi. Kesesatan Dalam kesesatan besar. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Duduk dalam kesesatan yang besar daripada ini wahyu ni, wahyu Allah Taala ni. Walahum, bagi mereka tu a'malun, ada banyak lagi amalan-amalan min duni zalika, amalan-amalan syirik kufur yang mereka buat. Bila tengok satu saja dia buat, bermakna berpuluh-puluh lagi dia buat. Lepas tu hum laha amilun, yang mereka terhadap amalan-amalan syirik kufur ini, bid'ah ini sentiasa buat amal. Tengok satu je. Surah lain, surah apa? Ada surah lain lagi. Satu lagi surah. Baik. Maka fastawa ala suqih. Kembali pada surah ni. Fastawa ala suqih. Maka tegaklah dia di atas batangnya. Yu'jibu zurra liyaghiza bihim kufar, supaya Allah Ta'ala yang yu'jibu zurra yang menyenangkan hati orang penanamnya. Tujuan semua sekali ni liyaghiza bihimul kufar, supaya Allah Ta'ala akan menzahirkan kekufuran orang kafir itu, orang-orang yang engkar pada tauhid itu. Wa'adallah, dan janji Allah, alladzina amanu, dan Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan beramal salih minhum, daripada mereka itu, maghfiratan wa ajran azima, suatu keampunan yang besar dan suatu pahala yang agung nak diberi, iaitu syurga. Tuhan janji, semula saya baca ulang sekali lagi. Wa'adallah, dan Allah Ta'ala berjanji. Janji kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang tidak syirik dah, wa amilus salihat, dan beramal soleh, minhum, daripada mereka. Daripada mereka tadi, iaitu orang-orang yang beriman dan amal soleh yang sudah diuji dalam sebab agama ini.
maghfiratan, maka akan dapat suatu keampunan yang besar, wa ajran azima, dan satu pahala yang agung akan diberi, iaitu syurga. Ampun ni maknanya write off semua sekali, insya-Allah. Write off semua sekali dan tak ada rekod pun, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lepas pada ni ialah surah Muhammad. Surah Muhammad. Kalau tidak sambung surah